Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baik, hari ini kita akan sambung tentang pertolongan cemas ataupun bantu mula. Tak adalah susah sangat hari ini punya pelajaran, sebab ini adalah macam sambungan ataupun rumusan daripada apa yang kita dah belajar tentang lebam dan terseliuh daripada minggu lepas. Okey, jadi untuk hari ini cikgu gariskan 3 objektif, iaitu menyatakan sekurang-kurangnya 5 langkah bantu mula. Yang ini kita dah belajar hari tu, cuma cara yang mudah untuk kita ingat dia macam mana, dan ada pun memang dalam buku teks. Kemudian bukan setakat menyatakan saja, kita perlu menyusun langkah bantu mula dengan betul. Dan yang ketiga ialah menyatakan sekurang-kurangnya 3 perkara yang perlu dielak semasa berlaku kecederaan. Okay, jadi senang kata untuk 1 dan 2 ni adalah apa yang kita kena buat atau perlu buat. Okey, dan apabila kita menghadapi kecederaan seperti lebam dan juga terseliuh. Manakala yang ketiga ni pula merupakan apakah perkara yang perlu kita elakkan apabila kita mendapat kecederaan tersebut. Okey, tapi yang cikgu nak cerita seperti yang sebelum ni ialah kecederaan berkaitan lebam dan juga terseliuh. Untuk kecederaan seperti luka, cara kita beri bantu mula tu memang berbeza lah. Jadi apa yang kita belajar hari ni dan juga minggu lepas sebenarnya untuk kecederaan lebam dan juga terseliuh. Okey, jadi kita pergi objektif yang pertama dan kedua sebab dia serentak. Okey, apakah yang perlu kita lakukan untuk memberikan bantu mula bagi kecederaan yang cikgu sebutkan tadi? Okey, kita boleh ringkaskan kita punya langkah tu kepada perkataan ini, pricer. Kalau kita bahasa Inggeris kita sebut price, P-R-I-C-E, itu maksudnya price dalam bahasa Inggeris ialah harga. Okey, jadi kat sini dia tambah lagi satu R. Okey, jadi apa dia pricer ni? Dia adalah singkatan bagi perkataan untuk P ialah prevent. Prevent ialah elak lakukan aktiviti. Okey, maksudnya bila kita tercedera saja, kita perlu serta-merta berhenti daripada melakukan aktiviti yang sedang kita lakukan tu. Okey, kalau contohnya kita sedang melompat tali skipping, tiba-tiba kita terjatuh tu tak berapa betul dan kaki kita terseliuh, kita tak perlu sambung lagi aktiviti tu. Okey, terus berhentikan aktiviti kita. Okey, yang kedua ialah rest. Rest maksudnya rehatkan anggota tercedera. Okey, maksudnya kalau kita pakai kasut ke apa benda ke, kita buka kasut, pakai stokin, buka stokin, rehatkan dan letak tempat yang sesuai. Jangan kita pergi tekan ataupun biarkan anggota kita dalam keadaan mengampu lagi badan kita. Kalau kaki kita yang sakit, dah tentu kita kena duduk. Okey, jangan kita berdiri lagi. Okey, sebab dalam keadaan berdiri ia tidak akan merehatkan kaki kita, apalagi anggota kita seperti lutut ataupun pergelangan kaki kita kalau dah tercedera, sebab dia perlu menampung berat badan kita kalau kita terus berdiri. Jadi kita kena duduk. Okey, kalau macam pinggang pula kita nak duduk tak boleh, mungkin kita kena baring. Okey, lepas kita rehat, kita perlu tuam sejuk ataupun dalam bahasa Inggeris kita gunakan ice. Okey, P dah sudah, R pun dah sudah. R tu apa? Rest, rehatkan. Sekarang kita pergi pada I. Singkatan bagi ice. Okey, ice ni berkaitan dengan benda yang sejuk lah. Jadi maksudnya kita kena tuam sejuk kita punya anggota yang sedang tercedera tadi tu. Okey, maksudnya kita boleh ambil ais, bungkuskan ais tu dengan tuala. Okey, jadi kita tekap dekat kita punya anggota tu. Okey, berapa lama? Okey, ingat tak hari tu berapa lama? Kalau siapa yang masih ingat lagi lah. Okey, jadi kita kena tuam selama 10 minit selang 2 jam kan. Okey, kemudian tu tuam sejuk. Kemudian kita perlu C pula. C apa maksudnya? Compress. Compress ni maksudnya kita padatkan anggota yang cedera tu. Bagaimana cara nak padat kan? Kita balut. Okey, tahu balut, kita mampat ke kita pergi grip lah, senang kata kalau bahasa Inggeris tu kita grip bahagian yang tercedera tu supaya dia tidak banyak bergerak. Okey,
dengan cara kita membalut dia. Okey, menggunakan bandage ataupun kain pembalut lah. Okey, ataupun apa juga kain yang sesuai untuk membalut anggota tersebut. Okey, itu maksud compress, kita padatkan kawasan tu. Okey, kemudian kita ada E. Okey, E itu apa dia? Elevation. Elevation ni daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu menaikkan atau kita mengangkat. Jadi hari itu kita dah belajar kita kena tinggikan anggota yang cedera tu melebihi paras apa? Paras kepala ke, paras pinggang ke, paras perut ke, paras apa? Siapa ingat lagi tu? Okey. Jadi kita kena tinggikan dia melebihi paras jantung kita. Dan yang terakhir sekali ialah R, refer. Refer tu rujuk lah. Kita rujuk kepada doktor apa perlu kita buat seterusnya. Okey. Jadi ini ingat PRICER. Jadi kalau kita lupa nak ingat, kita ingat price. Price tu harga, kita tambah lagi R satu lagi hujung dia. Baik, itu dia. Okey. Ini adalah turutan yang kita kena buat. Okey. Macam ni, prevent, elak lakukan aktiviti. Kalau tercedera, terus kita rasa sakit, kita terus duduk je lah. Tapi macam ni dia jalan raya, jangan duduk jalan raya walaupun dah berlain tu, pergilah tepi jalan kan. Tapi ni mungkin jalan tak sibuk ke ataupun agak gelanggang lah kot agaknya kan. Tapi kalau kita berjoging kat jalan raya tu, tiba-tiba sakit, terus jangan duduk tepi jalan kan. Sekarang pemandu mabuk ramai, tiba-tiba dia terbabas ke apa dengan kita disapunya. Jadi kita kena terus berhenti duduk dan sebagainya di tempat yang selamat lah. Okey, prevent, elakkan. Kemudian rest, macam cikgu cakap tadi, kalau macam ni dia lebam kan. Okey, jadi kita buka sarung kaki ke, pakai kasut ke, kita buka lah kasut kita tu. Okey, biarkan dalam keadaan rehat macam tu. Okey, jangan kita pergi berdiri ataupun kita pergi ketuk-ketuk kaki kita ke, urut-urut lagi, jangan. Okey, rehatkan saja anggota tu dalam keadaan yang paling selesa kita rasa. Okey, kemudian air. Okey, tuam sejuk, gunakan ais lah. Tapi kalau tak ada ais, air yang sejuk lah, maksudnya tak semestinya ais kan. Okey, tuam sejuk macam tu, secara berlapik. Okey, lepas I apa? P-R-I, lepas tu C kan, iaitu compress, padat dengan balut. Okey, kalau yang cedera tu dekat pergelangan kaki, kita kena balut lah macam ni. Okey, kemudian lepas P-R-I-C-E, elevation, angkat dan tinggikan anggota yang cedera. Ni biasa tengok kalau orang main bola ke apa, dia akan datang fisioterapi dia, dia tu dia akan terus angkat. Okey, kaki dia. Jadi ni kalau tak ada orang angkat, kita kena letak lah kat tempat yang selesa lah untuk kaki kita, supaya jadi kita kena baring lah. Bila kita baring, paras yang cedera akan melebihi paras jantung. Kalau kita masih duduk lagi, mungkin jantung kita kat sini kan. Okey, jantung kita kan kat dada kita, jadi masih lagi dia tidak melebihi paras jantung kita. Jadi kita kena baring lah. Dan last kali ialah R. Okey, refer, rujuk kepada doktor apa nak buat lepas tu. Okey, boleh ingat tak? Senang kan? P-R-I-C-E-R. Okey, kemudian kita dah ada, ini adalah 6 perkara yang kita kena buat. Okey, apabila kita mengalami kecederaan seperti lebam dan terseliuh. Okey, ini yang perlu dibuat. Okey, dan bagaimana pula perkara yang perlu kita elakkan? Okey, dia pun ada perkataan dia sendiri. Okey, cikgu tandakan merah sini sebab merah tu maksudnya amaran lah, jangan buat. Okey, iaitu harm. Okey, harm ni dalam bahasa Inggeris, dia harm ni perkataan bahasa Inggeris, kalau kita terjemahkan kepada bahasa Melayu dia akan jadi maksudnya harm ni adalah perkara yang mendatangkan keburukan. Okey, jadi kalau harmful tu maksudnya keburukan lah ataupun kesan buruk. Tetapi dia sebenarnya pun juga merupakan singkatan daripada beberapa perkara tertentu yang kita kena elakkan. Iaitu yang pertama, heat. Heat tu adalah haba. Okey, jadi kita kena elakkan guna lotion atau pack panas. Kadang-kadang orang sapu terus bahagian yang cedera itu dengan lotion ataupun pack panas ataupun minyak panas, minyak urut tu, supaya kita rasa apa tu panas kan. Tapi sebenarnya itu perkara yang kita kena elak, kerana bila kita panas, aliran darah kita akan jadi lebih laju lagi. Okey, jadi kita kena elakkan bila dia laju, sebab kadang-kadang macam lebam, salur darah tu dah tercedera. Okey, macam cikgu cerita dulu. Jadi bila tercedera, dia tidak dapat menampung pergerakan darah yang laju. Okey,
Jadi tu sebabnya dia minta kita elakkan daripada gunakan lotion atau pack panas. Okey. Yang kedua kita kena elakkan ialah alkohol. Okey. Alkohol ni kalau yang kita belajar dulu, minuman alkohol tu, tapi bukanlah minuman alkohol. Okey, kadang-kadang ada bahan-bahan tertentu yang gunakan alkohol, macam contohnya senang contohnya macam sanitizer tangan kita tu, dia pun ada kandungan alkohol dia sebenarnya. Okey, sebab tu kita tak perlu pakai air. Okey, tapi kita takkan letak hand sanitizer lah kalau kita cedera kan. Cuma nak bagi tahu awak ialah hand sanitizer tu salah satu bahan yang mengandungi alkohol. Macam mana kita boleh tahu setengah bahan tu mengandungi alkohol? Bila kita kena pada kulit kita, kita rasa sejuk. Okey, tu maksudnya mungkin benda tu ada alkohol. Kadang-kadang ada minyak wangi ada alkohol, bila kita spray kat kulit kita, kita rasa sejuk. Okey, kadang-kadang kalau siapa yang pernah kena suntik, selepas disuntik tu dia ada kapas tu tekap tu, kapas tu pun dia ada alkohol juga. Okey, jadi alkohol ni sebenarnya untuk mematikan kuman lah, salah satu fungsi dia. Tapi tak sesuai kalau kita tercedera ni, kita letakkan alkohol pada kawasan yang cedera tadi tu. Okey, sebab dia bukan luka. Okey. Yang ketiga kita kena elak ialah run. Run tu lari. Kita memang takkan lari lah, tapi run ni mewakili pergerakan. Jadi elakkan pergerakan anggota yang cedera tadi. Okey. Sebab bila kita banyak bergerak, dia akan melambatkan lagi kita punya proses pemulihan kita. Sebab tu orang yang kaki patah ke benda, dia akan simen kaki tu untuk elakkan pergerakan kan. Tapi kalau terseliuh tak perlu simen, tapi kita kena balut dia grip tadi tu supaya dia tidak banyak bergerak. Okey, jadi kita kena elak lah pergerakan tu. Kalau macam kaki kita sebelah yang ni, kita nak melangkah susah kan, kita tinggal sebelah kaki kanan, katakan kanan yang cedera, kaki kanan yang cedera, kaki kiri masih elok, kita takkan jalan dengan melompat-lompat dengan satu kaki. Kita akan gunakan tongkat kan, yang macam orang patah kaki tu. Okey, itu. Tapi kalau macam dua-dua kaki kita yang cedera, okey, kita kena guna kerusi roda lah juga. Nak buat macam mana kan? So untuk mengelakkan daripada kawasan yang cedera tu, kita gerakkan dia. Sebab kita perlu bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Ada masanya nak ke bilik air, sedangkan kita dalam cedera. Tapi macam nak gerak, kalau sebelah saja yang cedera, kita boleh guna tongkat kan. Jadi kita boleh jalan dengan sebelah kaki dan diampu dengan dua tongkat kiri dan kanan. Tapi kalaulah kaki kita tu dua-dua dah cedera, dua-dua lutut cedera, takkan kita nak guna tongkat. Okey, jadi kita akan gunakan kerusi roda lah. Okey. Dan yang kita kena elak juga ialah ialah itu massage. Kita kena elak daripada mengurut. Setengah orang dia urut, tapi sebenarnya tak semua kecederaan kita boleh urut. Okey. Sebab kita tak tahu. Kadang-kadang dia boleh menjadi lebih teruk lagi sebab kita kenakan tekanan pada kawasan yang cedera tu tadi. Jadi lebih baik kita ikut saja apa yang kita dah belajar. Okey. Ni, elakkan guna lotion ataupun pack panas. Okey. Daripada kita menyapu, elakkan. Yang kedua ni, kadang-kadang ada cecair alkohol ke apa benda ke, kita jangan, kalau terseliuh dan sebagainya, jangan gunakan. Okey. Okey, dan kita kena elak daripada terus lakukan pergerakan. Dan yang terakhir sekali, kita juga perlu elak daripada kita mengurut kawasan yang ataupun anggota yang cedera. Jadi cikgu harap kamu dapat ingatlah. Jadi apa yang kita kena buat tadi ada 6, PRICER. Okey, apa yang kita kena elakkan ada 4, HARM. Jadi cikgu rasa setakat itu saja. Jadi dengan penerangan yang telah pun cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah pun cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.